banyak pada ustaz. I very mengantuk. Noas. Pagi tadi. Ni balik mah. Ingat lepas maghrib. Duk pira. Boleh start dah? Ha? Start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhatul iman, ikhatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, ini lagi satu peluang Tuhan bagi pada kita duduk dalam majlis ta'lim. Lebih-lebih kita duduk dalam majlis ta'lim bersama dengan tokoh-tokoh para ulama, tuan guru kita, samahatu syekhuna, fadilatu syekhuna, tuan guru kita tak jumpa sejak daripada sebelum corona mai lagi. Lepas ni lah baru kita jumpa balik. Hari tu jumpa di Layar Perak, lepas tu hilang sebentar. Hilang. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Saya bukan main lambat, tapi ini time saya. Saya tak ada main lambat. Ini time saya lagu ni. Lepas maghrib saya tak boleh main. Memang saya tak boleh susun masa maghrib. Lepas isyak baru saya boleh main. Alhamdulillah ikhwan. Di samping kita silaturahim, kita baru melalui ujian Allah yang nama dia COVID-19. Kemudian kita masuk Ramadan Al-Mubarak. Kemudian kita masuk Syawal Mubarak. Sekarang kita akan lalui hari Aidul Adha pula. Kita akan masuk. Semua ini kalau kita lihat ada rahmat, ada kurnia Tuhan pada kita. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah didik kita, Allah tarbiyah kita. Maka terpulanglah kepada kita untuk mengambil pendidikan ataupun tarbiyah daripada Tuhan. Allah katakan dalam ayat dia, Allah sebut tentang hamba yang dia sangat cintai. Allah kata, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kata, dan adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa dan membenarkan al-husna, janji-janji Allah, janji-janji baik Allah, maka Allah kata, maka pasti kami akan mudahkan kepada dia jalan untuk berjumpa dengan kemudahan. Kalau kita ambil ayat itu sahaja ikhwan, dan kita nak jadikan sebagai satu renungan dan muhasabah dalam diri, banyak perkara kita boleh tengok. Allah kata tentang man a'ta, fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang suka memberi dan bertakwa. Orang yang suka memberi dan bertakwa. Dalam riwayat Bukhari daripada hadis Abdullah bin Amr, dia cerita, dia kata Nabi SAW menyebut tentang arba'una khaslah. Nabi menyebut tentang lebih daripada 40 perkara baik. Nabi senaraikan banyak perkara baik. Dalam banyak-banyak perkara baik itu, Nabi kata ada perkara yang sangat baik tapi orang tak mampu buat. Apa dia? Dia memiliki seekor kambing yang ada susu,
kemudian dia pinjamkan kambing tu kepada jiran dia, dan jiran dia perah susu tu dan pulang balik kambing pada dia. Seorang yang bernama Hassan bin Atiyah, dia seorang perawi hadis. Dia kata, Hassan bin Atiyah kata, kami ni, dia kata, kami kira kebaikan. Kami buat kebaikan. Di antara kebaikan yang kami buat, kami cuba belajar dan kami cuba ambil daripada sunnah Nabi, bagi salam ke orang, jumpa orang, bagi salam pada orang kenal, orang tak kenal, kami bagi salam. Kami cuba buat menjawab bila orang tu bersin, tashmid. Bila orang tu bersin, kami jawab, kami doakan dia. Kita alhamdulillah, kita yarhamukallah, kami doakan dia. Kami cuba buat benda ni. Apa kami buat lagi? Sampai pada peringkat dia kata, duri yang ada di jalan, kami tengok ada, kami angkat supaya tak terkena orang. Kata Hassan bin Atiyah, aku duk kira, dia kata, tak sampai 15 perkara lagi yang Nabi senarai aku buat. Tapi dia kata benda paling susah nak buat apa dia? Memiliki seekor kambing yang ada susu, lepas tu bagi pinjam pada jiran, jiran perah susu bagi balik. Yang ni dia kata sangat susah nak buat. Tapi Nabi kata inilah kebaikan yang kalau satu kawan itu buat, mengharapkan thawab di sisi Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, dan dia satu orang yang tasdiq, membenarkan janji Allah, maka Nabi kata dia pasti masuk syurga. Subhanallah. Maka ayat tadi kata fa amman a'ta, adapun orang yang suka memberi. Ini satu daripada perkara ikhwan yang paling susah kita nak buat daripada diri kita. Saya fikir ikhwan, ini yang saya fikir, my personal opinion, dengan izin. Yes. Saya fikir ikhwan, saya nak bercakap pada orang ni sangat senang, sangat mudah. Saya nak membetulkan orang ni sangat senang dan mudah. Tapi saya nak betulkan diri saya, ini yang sukar. Ini yang sukar. Dan Quran selalu kata lagu tu, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Adakah kamu menyuruh orang kepada kebaikan? Albir, kebaikan itu dipanggil bir. Zahara al-fasadu fil bar itu darat, bir itu kebaikan. Perkataan dia sama untuk menunjukkan kebaikan itu luas, sangat luas. Adakah kebaikan yang seluas darat itu? Macam mana daratan ini terhampak dengan begitu luas? Kebaikan itu juga luas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adakah kamu menyuruh orang supaya buat kebaikan yang begitu luas? Seluas itu kebaikan, kamu lupa pada diri kamu. Dalam keadaan kamu membaca Alkitab, adakah kamu tidak berfikir? Ini yang paling susah. Dimensi apa? Dimensi kita nak melihat diri kita. Melihat orang sangat senang. Sangat senang melihat orang. Tapi nak melihat diri kita, ini sangat susah. Tapi Nabi ajak kepada kita, wahyu ilahi ajak kepada kita melihat diri kita. Ibda' binafsik. Diri kita itu kita jadikan contoh. Pasal itu ada doa kan daripada surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. So saya tak payah terjemah dah doa ini. Di ujung tu waj'alna lil muttaqina imama. Selalu mementingkan diri sendiri. Jaga diri kita supaya kita menjadi imam kepada orang. Kita menyuruh orang senang. Awak kalau dalam sembahyang biasa ni pun, awak masuk saf, awak pergi azan, awak pergi kamat,
awak pergi jadi imam, menyuruh orang senang, tapi kita nak pergi azan, kita nak pergi kamar, kita nak masuk saf, kita nak jadi imam, itu yang susah. Suruh orang senang, Pak Cik Din. Is it true, Pak Cik Din? Are you agree with me? Yes. Yeah. Jadi Allah suka orang yang memberi. Dalam kebaikan Allah suka orang yang memberi. Dalam perihal kehidupan Allah suka orang yang menjadi contoh. Man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa dalla 'alal khair, siapa yang menjadi contoh kepada kebaikan, dalla, dia tunjuk, maka Nabi kata dia dapat pahala seperti mana orang yang buat kebaikan. Maka saya tahu saya main lambat, tapi janganlah pijak waya. Maka kerana itu ikhwan, Quran datang kepada kita, Quran kata fa amma man a'ta, orang yang memberi. Tentulah ayat ini ada kisah dia, ada asbabun nuzul, tapi saya tidak ke situ. Wattaqa, pemberian kita disusuli dengan ketakwaan kita. Pemberian disusuli dengan ketakwaan. Para ulama kata pada kita ikhwan, para ulama kita kata, terutama Imam Az-Zarnuji kata pada kita, Az-Zarnuji, dia kata pada kita bahawa zuhud dan takwa tidak boleh duduk di tempat, zuhud dan takwa tidak akan ada manfaat sekiranya di situ ada ruang kebodohan. Takwa tak jadi, zuhud pun tak jadi kalau di situ ada ruang kebodohan. Kebodohan dia tak akan memupuk. Allah Jalla wa'ala dalam hal taqwa daripada Ali Imran sampai ayat-ayat yang lain, Ali Imran paling dahsyat, Allah menggunakan perkataan haqqa tuqati, kesungguhan kita, tunjukkan takwa yang sungguh. Tidak sekadar itu, bahkan Allah bagi jalan macam mana nak dapat haqqa tuqati, macam mana nak dapat takwa yang sungguh, Allah tunjuk dalam ayat tu dan dalam beberapa ayat yang lain. Kerana itu ikhwan, fa amma man a'ta wattaqa. Ya, takwa ni kalau saya naik atas member Jumaat, saya kata sidang Jumaat sekalian, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan, marilah kita bertakwa pada Allah, itu senang. Tetapi kalau saya nak tunjuk macam mana bertakwa, itu payah. Saya nak tempatkan diri saya pada tempat orang yang bertakwa, itu payah. Kerana dia mencabar amarah kita. Dia mencabar kita punya emosi, kita punya ilusi. Dia mencabar, dia cabar fitrah kita, akal kita, jiwa kita teruji untuk jadikan diri kita orang yang bertakwa. Sekurang-kurang level takwa yang kita faham, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Cakap tu level kita faham. Itu yang menguji kita. Kita nak bagi tahu pada orang ini benda haram, ini benda haram, senang. Saya boleh abang pada antum, tapi saya ketika bertemu dengan benda tu, ada kekuatan tak? Saya nak bagi tahu pada orang ini kena buat, itu kena buat, ini kena buat, itu kena buat, sangat senang. Tapi ketika bersendirian, mampukah saya pertahankan manhaj taqwa itu? Ya. Bila kita melaksanakan perintah Allah, mengharapkan sawab di sisi Allah, ganjaran Allah. Ketika kita menghindari larangan Allah, kita takut kepada Allah, takut kepada iqab yang dia sediakan. Maka Allah sangat menyukai orang-orang yang memberi. Pasal itu Nabi kata, walaupun kita ada kurma kan, kita koyak, kita kongsi dengan orang. Ya, walaupun kita koyak kurma tu, bagi pada orang. Oh subhanallah. Itu yang daripada awal kekasih Allah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi ini, daripada awal duk didik diri dia, sahabat dia. Pasal itu sirah ni sangat dahsyat ikhwan. Muhammad kekasih Allah Al-Habib ini salawatullah wassalamuhu alaihi ini, dahsyat dia pada ikhwan. Sirah membuktikan dia bukan saja memberi panduan pada orang, dia menjadikan diri dia itu panduan pada orang.
Dia merubah diri dia. Dia bercakap tentang sembahyang malam. Isteri dia menjadi kesaksian, dia sembahyang sampai bengkak kaki. Kalau kita baca dalam Riyadhus Salihin dalam bab sembahyang malam, itu syarah, saya boleh syarah pada antum, tapi antum tak pernah jadi saksi saya sembahyang malam. Dan saya pun tak benarkan bila saya buka mulut. Kalau dia buka mulut, pecahlah rahsia apa sih? Tapi Muhammad, tanpa ada perjanjian dia dengan isteri dia, jangan mendedahkan keaiban rumah tangga ataupun jangan mendedahkan hal-hal yang berlaku di belakang orang. Isteri dia menjadi saksi atas diri dia. Lima sana'ta hadha ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah kena sembahyang sampai bengkak kaki hatta tatafattara qadamahu? Kenapa Rasulullah kena sembahyang lagu ni? Dan Muhammad kekasih Allah mula memberi jawapan yang menggegarkan langit dan bumi. Sehingga jawapan Muhammad itu kalau kita lihat daripada pandangan-pandangan ahli kebatinan, mereka menyatakan satu pandangan yang membuat pada hari Rasulullah memberi jawapan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari ini, kenapa dia sembahyang malam, menyebabkan iblis syaitan ketika mendengar perkataan itu kesemuanya rebah, semuanya tersungkur. Kerana Muhammad menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dahsyat. Perkataan ini menyebab iblis tersungkur dan menangis terasa-rasa bahawa betapa makam Muhammad berubudiah kepada Allah dah sampai kepada kemuncak dia. Tidakkah aku ini Aisyah, isteri dia? Dia kata dengan isteri dia. Oh dahsyat. Kita kalau boleh bercakap dengan isteri macam tu, bagi yang ada isteri lah, yang tak ada tak apalah. Yang ada isteri boleh bercakap. Sekarang ni saya bercakap, ada rakaman, ada itu, ada flower, white flower bersama dengan Tuan Guru. So dia tak jadi benda kagum. Kenapa ikhwan? Kerana dunia sedang tonton. Dunia sedang tonton. Tapi bicara kita suami isteri adalah bicaranya rahsia. Ikhlasnya suami bercakap dengan isteri. Ikhlasnya isteri memberi komen pada suami. Ya Rasulullah, Aisyah kata, untuk apa kau sembahyang begini? Aisyah tahu dia Nabiullah, dia Rasulullah, dia Habibullah, dia Khalilullah, semua dalam pemikiran Aisyah. Aisyah ma'ruf benda tu. Lepas itu Aisyah bertanya, dosa kamu telah diampun ya Rasulullah. Lima sana'ta hadha. Seolah-olah bahasa kita baca dia kan, apa? Kenapalah bekerja teruk sampai tara ni? Awaklah teruk sangat sampai tara ni. Tapi jawapan, bukan kata manusia, bukan kata jin, para malaikat. Tuhan redha dengan jawapan Muhammad. Musuh kepada anak cucu Adam, iblis lari dengar jawapan ini. Aisyah, kalau saya ambil jawapan ini, saya pindah ke dalam bahasa percakapan kita. Aisyah, aku nak mendidik diri aku menjadi orang yang bersyukur pada Tuhan, dan aku suka kepada kesyukuran. Udah syaitan Muhammad, sirah membuktikan dia telah menjadi contoh pada orang dan dia mendidik diri dia. Dia berbeza dengan kita, ikhwan. Kita banyak, orang kata kita cakap pada pihak lain. Saya kata Pak Amir begini, Pak, kan banyak orang tanya Al-Fadhil, apa jawapan dia. Al-Fadhil banyak berbicara dengan orang dari sudut orang bertanya, dia menjawab. It's not heart to heart. It's not from soul. Dia hanya base Q&A. Main lambat tu mesti duk apa lah kita lah yang tu. Kita base atas tu saja, ikhwan. Lepas itu hidup kita ni tak lari daripada la'ibun wa lahun. Lepas itu hidup kita tak lari daripada benda itu. Tapi untuk dapat hakikat pada hidup ni, kita terpaksa kembali pada acuan dia. Lepas itu Allah kata, fa'amma man a'ta wattaqa. Orang yang memberi daripada jiwa dia dan bertakwa pada Allah. Tambah lagi, wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan apa yang Tuhan janjikan, al-jannah. Buat ini dapat ini, buat ini dapat ini, buat ini dapat ini, buat ini dapat ini. Tengok apa Tuhan kata pada dia. Lepas itu Imam Ibn Qayyim kata apa, ya ikhwan?
Imam Ibn Qayyim kata Quran itu adalah syifa. Siapa yang tak pernah mendapat syifa daripada Quran, ketahuilah sudah tidak ada syifa untuk dia. Ya, bila kita baca Quran, Quran bedah jantung kita satu persatu. Daripada awal surah sampai akhir surah kita baca dengan nawaitu yang ikhlas, seperti Al-Ghazali, Imam Ghazali Hujjatul Islam qaddasallahu ruhahu, dia menyebut dalam kitab dia di bawah bab iaitu adab batin ketika tilawatul Quran. Al-Ghazali cerita benda itu. Bila kita baca Quran dengan ikhlas, dengan mengharapkan Allah, dengan bertadabbur, dengan mencari petunjuk Allah, Quran akan masuk dalam jiwa kita. Dia akan bedah dada kita, dia tunjuk kita siapa melalui hidayah Quran. Bila kita baca satu ayat demi satu ayat, kita akan nampak diri kita bermuamalat dengan Quran. Quran turun, Quran beri pada kita penjelasan, bimbingan, petunjuk, Quran bagi pada kita. Maka siapa yang tidak mendapat apa-apa daripada Al-Quran, maka sudah tidak ada apa-apa dalam dunia untuk dia. Lepas itu Allah kata, ini benda yang paling membahagiakan jiwa. Allah kata fasanuyassiruhu lil yusra. Bahagia sangat-sangat ikhlas. Dengan memberi, dengan bertakwa, dengan hati kita kuat kepada janji Allah Ta'ala, Tuhan kata kami akan memudahkan kepada dia kemudahan. Setengah daripada makna lil yusra ni apa dia ikhwan? Kebahagiaan, ketenangan hidup. Kebahagiaan, ketenangan hidup Allah bagi. Dan saya fikir Pakcik Bari lah, saya punya fikir lah, cara orang kampung kita fikir kebahagiaan yang Allah bagi pada Pakcik Bari, kemudian Allah bagi pada Pakcik Din, kepada Tuan Haji Rashid kita, kemudian pada Pak Amit kita, kemudian pada sahabat-sahabat lain, adalah berbeza-beza. Kerana kita punya tabakat hidup tak pernah sama. Benda membahagiakan saya tak mesti membahagiakan Pakcik. Benda yang membahagiakan Tuan Guru kita, insya-Allah akan membahagiakan kita kalau Tuan Guru kita bahagia. Cik nak tukar apa, cik tukar lah cik. Jadi cik mau orang Melaya sudah. Itu membahagiakan Mama. Mama bahagia. Walaupun dia tak mahu dengan nama Kasim, akhirnya menjadi nama Osman apa? Osman Jailani. Ya. Ya. Jagalah anak kita tajudin baik-baik, sabar ya. Supaya nasib dia tidak mengikuti nasib aku. Tak betul, bahagia. Tapi Allah janji fasanuyassiruhu lil yusra. Ada janji kebahagiaan untuk orang yang suka memberi, bertakwa dan membenarkan Allah. Artinya pemberian dia, membenar janji dia kepada Allah itu bukan seenak dewe sombrono, tapi daripada akidah yang betul, daripada takwa, daripada masdar yang betul, daripada tempat ambilan yang betul. Maka Allah bagi bahagia kat dia. Bahagia berbeza-beza. Kadang-kadang saya tengok Tuan Guru kita, dia kena tipu dengan orang. Dulu lagi kerap dia kena tipu dengan orang. Saya geram, kadang-kadang saya kata kat Ustaz lah, saya kata duk pergi kawan apa, buat pelang tu buat apa. Tapi walaupun Ustaz lah kena tipu, tapi dia bahagia. Bukan dia suka kena tipu, tapi dalam adegan penipuan itu, orang menipu, dia tak rasa kena tipu, dan dia tahu dia kena tipu, dia tak rasa lost something, bahkan dia rasa have something. Ya. Daripada zaman dia kena tipu sampai zaman lagu ni, dia duduk lagu ni lah. Bukan baru hari ni saja Ustaz lah kena tipu, zaman dulu lagi. Tapi orang yang kena tipu, orang yang menipu tak pernah bahagia. Saya yang tak kena tipu, tengok Tuan Guru kena tipu, saya sakit hati, saya tak bahagia. Tapi Ustaz lah yang kena tipu, dia bahagia. Tidakkah Tuhan telah memberi nikmat pada kita berbeza-beza? Tak sama. Kalau saya duduk tempat Ustaz lah kena tipu lagu tu, Pakcik, mau saya sembahyang hajat baca Yasin 40 malam. Hang tipu aku sangat, nak tipu sangat. Hang seorang boleh menipu, aku tak boleh nipu.
Aku jelutung mai lah. Salah kampung Dodo jiran. Tapi tengok Tuhan. Satu orang hidup dia kena tipu, tak pernah tersungkuk jatuh ke tanah. Satu orang hidup dia menipu, tak pernah bahagia nak sampai ke langit. Tak pernah. Subhanallah, benar janji Tuhan, ikhwan. Kerana itu kita hidup dengan beriman pada Tuhan, kita melaksanakan hidup ini dengan beriman pada Tuhan, dan kita mati pun dengan beriman kepada Tuhan. Itulah yang dapat saya kongsikan dengan antum. Kita dengar daripada tuan guru kita, daripada maghrib tadi dia tunggu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita harapkan pertemuan kita malam ni satu ceramah yang saya dengar terlalu sentimental. I like it so much. Satu ceramah yang betul-betul kita motivasi untuk kami berdua terutamanya, dan kita semua kan muhasabah diri kita. Kadang-kadang muhasabah diri kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak DIS buat satu program yang baik, kerana perpisahan kita yang agak lama, akhirnya siapa pun di kalangan kita tak mati, Ustaz. Daripada PKP duk tengok muka ni je tak mati. Tapi kami terkejut dengan hampa mati. Telefon lah merata masa tu Ustaz duk ada dekat Pahang. Ustaz telefon. Yang hantar tu Farouk, dia kata ke Kanda. Ke Kanda. Masa dia di belakang duk panggil dia kena ni. Hei, ke Kanda, Ustaz Ali dah meninggal. Orang KL kata ke Kanda Ustaz Ali dah meninggal. Jadi Ustaz kami ada program terberhenti pagi-pagi ke dia pagi kan. Pagi-pagi kami nak sahkan macam mana. Kita kata sahkan dulu berkenaannya orang tua ni mati tak mati. Mereka kata Ustaz dah tak sedap dah. Malam tu dah dengar tak sedap dah. Jadi tengok-tengok hidup lagi. Alhamdulillah. Kan? Maka kalau dia ditakdirkan dia mati, roh dia bersama dengan kita. Kan? Jadi sebab tu kita rasa Ustaz rasa kelainan sangat malam ni punya ceramah. Kan? Satu ceramah kita rasa jangan mati lagi. Kan? Hari ini satu kadang-kadang ceramah bukan kita nak kata apa? Motivasi ataupun kita kata muhasabah diri ni penting. Kadang-kadang kita duk rasa ceramah yang kita buat ni kita nak seronok sendiri. Ustaz tu pun sendiri nak seronok. Kan? Nak tengok berapa ramai orang tengok dia, berapa ramai orang kata like kat dia. Nampak tak? Pasal tu bila ada start program orang dah main jenis rakaman, desibel ni semua ni, takut hati kita jadi lain macam kita tak rakam dulu. Takut macam tu. Pasal kita nak tengok berapa orang ramai, sampai kadang penceramah tu kata share. Di situ dia ada unsur dia nak kita takut kan. Ustaz pun jadi takut. Dulu kita kosong kan. Pasal tu muhasabah diri ni penting sangat-sangat penting. Pasal tu Ustaz Ali cakap hari ni Allah tu macam malaikat lah. Dan memang Allah bagi kelebihan kepada Ustaz Ali ni, bukan nak puji terang-tantang. Pasal ulama' pun ajak pada kita jangan terlalu memuji sangat-sangat. Pasal puji cuma kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian adalah milik Allah. Bila kadang-kadang kita terlalu sangat puji manusia, menyebabkan dia berubah kerana pujian kita berdosa.
Pasal dia jadi riak satu macam. Ustaz, I like you. Ustaz, you punya ceramah I suka kat you. Walaupun you kulit tak cerah, tapi hati you cerah kan. I like you, I like you, I like you. Duduk kami ni tak bukan pada. Jadi kadang-kadang kita terlalu memuji macam tu, yang menyebabkan dia kembang, dia jadi rosak kerana kita rosak nampak tak? Jadi pasal tu kadang-kadang kita kena cek. Pasal apa hari ni kita kata kalau bandingkan dulu ustaz tak ramai. Ustaz tak ramai. Tapi mesej agama kita tengok sampai, walaupun tak seberapa, akhlak kita kata benda kebaikan tu nampak dalam masyarakat, hasil daripada ulama yang sedikit, ustaz yang sedikit. Hari ni ustaz ramai. Sampai hari ni orang pandang ustaz macam dulu. Dulu orang hormat terlalu sangat dekat ustaz. Hari ni dia bercakap dengan ustaz tu, ai ustaz, kalau you sibuk tak apa. Macam bahasa dah jadi kurang ajar. Tak ada nilai lagi dah. Itu guru dia. Nampak ada guru dia. Tapi hari ni ya Allah Tuhan sentuhan di antara murid dengan guru tak ada nilai dah. Pasal terlalu ramai. Lalu banyak sangat-sangat. Hang tak mau hampir bang. Hang melingkup bang, nampak tak? Ya Allah, jadi macam tu. Jadi kita kena cek balik. Awak jadi macam tu, muhasabah diri kena. Jadi malam ni bagus Ustaz Ali cakap tentang, cuba cek balik muhasabah diri kita. Allah Ta'ala ajak kat kita, suruh kita beriman. Bila kita beriman saja tak cukup. Semua orang akan mengaku aku beriman pada Allah kalau tak ada nilai ketakwaan. Ustaz Alim bentuk kata kat sini tadi, kalau kita beriman saja, kalau tak ada nilai ketakwaan, dia takkan jadi kita insan yang betul-betul orang yang ada iman bertakwa. Iman ni sekadar dia mengaku dia ada Tuhan yang Tuhan ni, tapi ketakwaan ni Allah nak tengok. Asal nilai jujur dia ceramah dia jujur tak? Dia ikhlas tak? Alhamdulillah ceramah kita malam ni tak ambil duit ke Ustaz? Ambil duit ke? Bukan. Alhamdulillah pada. Jadi kadang-kadang ya Allah ya Tuhan, nilai ketakwaan tu penting. Ikhlas dia, jujur dia buat kerana Allah Ta'ala. Allah nak nilai tang situ. Pasal tu setiap orang yang nak mendidik kita, macam Ustaz Ali kata, setiap orang nak mendidik ni kita, nilai ketakwaan pada diri dia terlalu tinggi, sangat-sangat bagus, yang menyebabkan dia boleh bagi tarbiyah, didikan yang sempurna bagi kita. Tapi ilmu hebat macam mana pun, tapi nilai ketakwaan dia tak ada, jangan duk panggil masuk dalam dis. Jangan panggil. Kalau kita panggil mai, dia kata, kalau panggil saya sudah sediakan hotel, dan saya kalau boleh nak, kita tengok dia, Ustaz, dia ceramah memang bagus, orang nanti ramai mai. Bila dia ceramah Ustaz, kita dapat kutip duit. Nampak kalau dia mai tu kata penuh ni. Kalau kita pas tas tabung tu, rasa semua orang yang mai tu boleh bagi duit tu cukup lah nak bayar kat dia, never mind cukup. Nampak tak? Kalau cara sebelum dia nak mai tu, kita tengok dia letakkan dengan duit dia, dengan cakap dengan kita pun, telefon kita rasa tak happy. Jangan panggil orang tu hebat macam mana ilmu ke dia, tapi kita dah tak happy, kita dengar cara-cara dia tu tak ada nilai-nilai ketakwaan yang tinggi, dia tak akan berjaya untuk didik diri kita. Imam Ghazali selalu nasihat, carilah guru yang mursyid, guru yang boleh bentuk diri kita. Macam Ustaz Ali kata, ampusakum ma'alikum nara. Kami ni pun banyak kerekod ada. Nampak tak? Namun kita cuba. Kita ni semua bukan ada tinggi rendah, kita sedang cuba. Bila kita buat program macam ni, kita nak muhasabah diri kita. Yang kita habis duit nak buat Disney untuk apa? Sekurang-kurangnya kita kata, Ustaz Alim, kami sewa Disney beribu-ribu habis, takkan hang tak tahu kot. Hamai lah mengajak kami pun, pukul 9.30 hamai pun tak apa. Enggak pada. Pasal kita buat dewan ni, yang kita sewa, kita habis duit, semua kita belanja ni pasal apa? Kita nak dapat sesuatu sebelum kita mati. Ustaz, tolong ajak kami kenal Allah. Tolong ajak kami kenal Tuhan kami yang bagi makan, yang bagi minum. Macam mana cara kami nak berterima kasih pada Allah? Kami tak mau jadi akidah taklidiyah.
Akidah ni macam ni kan. Kan orang pondok gajah kan. Akidah taklidiyah ni ikut-ikut. Orang semayang, orang mengaji, orang macam tu ni semua. Tapi kebimbangan ulama kata terlalu bimbang sangat-sangat bila orang tu datang di sini sekadar nak sekadar semayang mengaji yang tu. Orang semayang, dia semayang, dia tak mendalami ilmu dia. Pasal tu kita berbeza dengan tempat yang lain, nak jadikan dewan ni seperti betul-betul dewan pengajian. Pasal tu kita namakan dewan pengajian. Dia bukan budaya lepak-lepak duduk di masjid macam tu, ada faham? Contoh bukan nak kata kat hampa, hari ni malam muhasabah. Aku mengantuk dah malam ni. Terlalu mengantuk tu. 2am pukul 10 aku nak balik, aku tak peduli orang tua tu mai tak mai, aku nak balik. Tapi pasal muhasabah terjaga. Allahu akbar kabira, ya Allah ya Tuhan. Jadi malam ni ialah sama-sama lah kita cek. Allah Ta'ala bagi kita jadi orang Islam. Siapa pilih? Allah pilih kita. Bila Allah pilih kita jadi orang Islam, cuba beriman dengan Tuhan. Cuba kita beriman. Maksudnya kita kata, ya Allah ya, kami beriman. Beriman tak cukup dengan lafaz, dia tak cantik kalau tak ada nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan ni lah Allah hitung sangat-sangat. Tapi ulama kata nak bagi cantik nilai ketakwaan, bukti ada nilai ketakwaan yang sangat-sangat, dia infak kepada Allah. Infak tu bukan senang. Infak bukan kerja yang senang. Bukan kerja yang senang. Pasal tu Nabi SAW, ya Allah doa ajar kat kita, benda infak ni bukan senang. Seorang sahabat Nabi, Hakim bin Hizam, kalau salah betul pasal hari ni Dewan Syafi'i ada ulama. Dia duk tuduh aku ulama, aku tuduh dia ulama. Kami betul-betul lah kami pada. Betul lah kami seronok sendiri ada ulama. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, Nabi masuk dalam masjid. Bila Nabi masuk dalam masjid, Ustaz hari ni nak bagi peluang Ustaz Alim cakap banyak. Pasal apa baru ni aku buat live, dia tinggal aku. Aku panggil Ustaz Alim dia hilang. Di alam maya dia hilang. Takkan di sini nak hilang lagi. Aku mai daripada jauh memang duduk dengan dia nak hilang lagi apa dekat. Allahu akbar kabira, ya Allah akbar, alhamdulillah. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, Nabi masuk dalam masjid. Bila Nabi masuk dalam masjid, Nabi tengok dia. Selalu Nabi duk perhati kat dia, dia pun duk tengok. Pasal apa setiap kali Nabi masuk dalam masjid, Nabi duk tengok aku. Satu hari Nabi masuk masjid, Nabi pergi kan, Nabi peluk dia, Nabi menangis. Maka Hakim Ibn Hizam kata, ya Rasulullah, pasal apa hang peluk aku, hang menangis? Nabi kata, halaka ibadatika kullu. Excuse me. Apa tak minum ayak lah, syak pun jenis orang sakit ni kena minum ayak selalu. Manusia. Nabi peluk Hakim Ibn Hizam. Akhirnya Hakim Ibn Hizam kata, ya Rasulullah, pasal apa hang peluk aku, hang menangis terisak-risak? Nabi kata, halaka ibadatika kullu. Amal ibadat hang walaupun sehebat macam mana, dia ibadat yang kuat. Nabi tengok awal kuat, tapi Nabi kata, ya Allah Tuhan, hang rajin ibadat hang semua musnah kalau hang tidak infak, zakat atau sedekah. Harta yang ada tu kadang-kadang milik orang. Kadang-kadang harta yang ada dekat diri kita yang berlebihan tu, Nabi kata zada. Harta kita belanja ada lebihan. Yang lebihan tu adalah orang lain punya. Selagi mana hang tak berkeluar akan belenggu. Kehidupan ni dia belenggu. Bila kehidupan jadi belenggu, kehidupan jadi tak elok, amal ibadat Allah tak mau. Pasal tu tadi Ustaz Alim fokus ada 3 benda. Yang pertama, beriman. Bila kita beriman, kita kena ada nilai ketakwaan. Tak cukup iman dengan nilai ketakwaan. Bukti Allah nak tengok nilai ketakwaan dengan infak dia. Dengan infak daripada dengan kita bersedekah. Pasal tu ya Allah, malam ni malam muhasabah yang Quran ajak kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang ada iman, kalau betul-betul ada iman, perbetul diri kamu cepat. Kita yang duduk di sini semua ni Allah Tuhan, kalau kita mai kuliah, betul-betul kita mai kuliah, tolong perbetul diri kami. Ustaz-ustaz ni pun duk mengajar ni, diri kita semua.
qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang ada iman, tolong cepat. Tambah-tambah orang yang duduk di akhir zaman ni, Nabi guna perkataan badiru bil a'mal. Nabi kata bila nampak suasana kalang kabut, tolong cepat beramal. Jangan tangguh-tangguh. Nak buat baik ni jangan tangguh-tangguh. Terutama dalam masalah sedekah, cepat sedekah. Ada faham? Ya Allah. Maka Nabi kata qu anfusakum, perbetul diri hang dulu. Lepas tu siapa dia? Keluarga. Tengok kiri kanan siapa ada isteri. Tengok anak kita, tengok keluarga, duduk betul-betul. Macam Hayati dapat syafaat Quran. Cik. Kalau Ustaz Alim kata, kalau dalam rumah tangga kita, ya Allah, tak ada bunyi Quran di kalangan kita. Tak ada bunyi Quran dalam rumah tangga kita. Beli rumah hebat, tapi bunyi Quran tak dengar. Daripada subuh sampai ke Isya, tak ada bunyi keluarga daripada ahli keluarga. Rumah tu akan jadi, Nabi kata apa? La taj'al buyutakum qubura. Jangan jadi rumah hampa kubur. Di kubur bukan tempat baca Quran, bodoh. Nampak tak? Quran Nabi kita, ayat ni. Kalau faham betul-betul, kadang-kadang kita pun tak faham. Hang ni ustaz faham ke tak faham? Sebab dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut, la taj'al buyutakum qubura. Jangan jadi rumah hang kubur. Pasal di kubur bukan tempat baca Quran, di kubur bukan tempat berzikir, bodoh. Di rumah hang. Di rumah kalau kita rumah yang Quran tak baca, Ustaz nak sentuh apa yang Ustaz Ali kata aja. Dia kata pasal Quran syafaat. Kita nak mati, esok ni kita semua nak mati. Semayang dah hebat, kuliah mai. Tapi daripada pagi tadi sampai malam nak tidur, berapa kali kita sentuh Quran, berapa kali mulut kita dengan Quran. You all can understand? Yes. Nampak tak? Kalau daripada pagi sampai ke malam, amal ibadat kuat, ya Allah, yang tu yang ni. Tapi sentuhan yang nak bagi syafaat, yang nak tolong kita esok ni ialah Quran. Quran. Kita masuk di kubur apa nama? Sakinah, itmi'nan. Kita perlu ketenangan. Siapa pun tak mampu bagi ketenangan. Quran bersembang dengan kita. Quran kata Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Semua di atas muka bumi ni sedang mencari jiwa mutmainnah. Jiwa yang tenang. Faham ke? Jiwa yang tenang ni Quran kata, jiwa yang tenang ni duk ada kat aku. Hang pegang Quran aku, hang capai aku, hang belajar aku campak balik dekat hang jiwa yang tenang. Quran bagi jawapan kat kita, kalau hang nak tenang di kubur, hang nak tenang di dunia, di mana-mana hang nak tenang, siapa pun tak boleh mampu bagi ketenangan melainkan Quran bersembang bercakap dengan kita. Aku nak bagi ketenangan dekat hang. Yo. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir ke baca Quran nak bagi tenang. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, Quran kata apa sikit-sikit tapi kan. Hari ni saya nak bagi Ustaz Ali cakap. Tapi jenis mamak ni kalau bagi apa tajuk pun dia boleh cakap. Tajuk duk tunggu tajuk apa malam ni. Nampak tak? Duk telefon orang tua ni tak angkat-angkat. Akhir termal aku duduk, aku tak tahu nak baca apa. Dia start dulu, aku pun sambung daripada dia lah. Badak Quran kata apa? Ya ayuhan nas. Tengok Allah bersembang bahasa Quran ni hebat dah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kalau salah pasal dia hafiz, kami al-hafuz, dia beza sikit. Asal dia banyak hafal Quran kan. Ya ayuhan nas, Allah panggil manusia. Bila mai tang Quran, Allah cakap pasal hai manusia. Hai manusia, Allah kata semua manusia perlu dengan Quran. Manusia tak boleh lari dengan Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datanglah nasihat yang mai daripada Allah. Siapa buat mai? Nabi. Hai manusia, tolong dengar nasihat Nabi. Tolong dengar cakap Nabi. Yang Nabi cakap, yang Nabi sembang, Nabi cakap tu, semua nasihat tu mai daripada aku. Kalau hampa suka nak dengar kata-kata Nabi hampa, Allahu Akbar. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hai manusia, tolong dengar. Yang kita nak dengar Quran daripada mulut Nabi.
Apa-apa benda yang kita dengar, baik Quran, baik benda-benda yang baik agama ni datang daripada Allah Ta'ala. Allah kata, mai daripada aku. Quran mai daripada aku. Allah beritahu mana-mana orang nak dengar Quran, nak dengar ceramah hari ni, boleh sentuh. SOP. Okay. Kan tak boleh sentuh. Macam tu ke? Kan. SOP jarak tak ni kan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, dia kata apa? Quran kata syifa lima fis sudur. Syifa kan? Pada Allah Ta'ala, hai manusia, kalau kamu bersedia nak dengar ceramah-ceramah agama, bersedia nak dengar Quran, syifa lima fis sudur. Syifa, aku semburkan semua duduk di dada. Penyakit di dada ni yang menyebabkan kita tak tenang. Penyakit di dada, nampak di dada ni. Syifa lima fis sudur, aku semburkan. Hasad, dengki, kianat, mengantuk, tadi nak tidur, nak balik, tak jadi daripada syifa lima fis sudur. Allah kata semua yang duduk di hati dekat dada ni hilang syifa. Hebat. Lepas tu kadang-kadang kita ada ghaflah, main duduk tang sini, darah tinggi turun. Hampa cek dia, tik, dia naik. La ilaha illallah. Tu kan kita ada alat tu. Setiap kali masuk, Ustaz Alin pun tak cek. Pada tik pada ya Allah ya Tuhan. Allah sendiri bagi jaminan. Setiap orang yang kadang-kadang kita ada masalah. Kita ada masalah pasal jiwa manusia hidup dalam dunia ni, semua perlu kepada ketenangan. Dan Allah Ta'ala kata, masa hidup di dunia, jiwa yang tenang saja. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang senang saja, bila aku akan panggil dia mai pada aku. Jiwa yang ada ketenangan, bila jiwa tenang baru kita boleh fokus mengaji. Bila jiwa tenang baru boleh fokus semayang. Pasal tu Allah Ta'ala panggil dengan jiwa yang tenang sajalah boleh datang pada aku. Bila jiwa hampa tak tenang, mustahil hampa dapat semayang. Mustahil. Subhanallah. Pasal tu Allah Ta'ala kata, jiwa nak tenang, duduk di kuliah ni dengan tanpa tengok jam, jiwa akan tenang. Ya Allah, syifa lima fis sudur. Yang duduk di dada semua jadi lega. Allah kata, aku akan obati hang. Kita main duduk di sini tak payah kita duduk pergi kelas di sebelah tu. Tarik nafas. Nampak tak? Macam-macam pagi-pagi buat exercise. Exercise untuk menghilangkan segala kerumitan. Angkat tangan. Tarik nafas. Hilangkan semua masalah. Kepala otak hang tak hilang juga. Nampak tak? Manusia buatlah resipi macam mana pun. Pagi-pagi macam-macam orang ajar. Nampak tak? Dan nanti buat satu lagu bernama Sakitnya hati ini. Macam-macam duk cerita sakit hati aku duk isisah. Nak bagi hilang, dia kata dengan kita duk isisah, jiwa akan tenang. Lagi tak tenang. Pasal Allah yang menciptakan hati ni, ya qalb. Allah cipta hati. Allah kata semua yang duduk kat dada ni, Allah kata, Allah kata, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Kalau kita bersedia, wahai manusia, bersedia nak dengar nasihat Allah, nasihat Rasul kamu, semua yang duduk dekat dada ni, jiwa kamu akan tenang. Syifa'u lima fis sudur wa hudan. Bila tenang, baru senang dapat hidayah aku. Kita duduk di sini ni, Allah Ta'ala kata, proses untuk bersihkan hati, muhasabah. Ya Allah, aku nak jadi baik. Ya Allah, aku nak jadi soleh. Ustaz Alim, datanglah selalu. Jangan ponteng. Baiklah kelas selalu. Nampak dah kan? Baikilah kami. Ya Allah, seronoklah. Kalau ada kuliah, seronoklah. Nampak dah? Tujuan kita main sini, kita nak islah diri kita. Kita kata, Tuhan, ya Allah, sejak buat kelas ni, Alhamdulillah Ustaz, saya dah tengok suami isteri yang main kuliah ni, kami okey saja. Kalau dulu, ya Allah, hang salahkan aku salahkan hang. Hang bukan dia reti buat cheesecake, aku reti. Ya Allah, Allah bagi kelebihan. Kalau laki-laki pada masak pun tak salah, pasal Rasulullah memang pandai masak. Tak rasa pelik. Kita tak rasa pelik. Kita kata, ya Allah, bila laki-laki boleh masak, hang goyang kaki, hang seronoklah dapat laki yang masak kat hang. Pada ya Allah, pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu peribadi Nabi banyak duduk di dapur.
Nabi kadang-kadang masak betul Ustaz, mengakulah. Madakan tak. Ya Allah kata, contoh kan apa dah. Wahudan. Allah Taala kata bila pernah penyakit di sini hilang, baru dapat hidayah Tuhan. Wahudan. Nampak tak? Kadang-kadang kita nak dapat hidayah, salah satu hidayah, memang ada dua hidayah. Satu hidayah hak milik Tuhan nak bagi. Satu lagi hidayah dengan kita usaha macam sini. Kita bagi sejam dua untuk Allah. Maka kita pun kata, ya Allah, aku duduk 2 jam di sini. Allah, kalau hang tak tolong aku, kalau hang tak baiki, kalau hang tak tolong aku, hang tak bantu aku, hang tak islahkan rumah tangga aku tak kuat ni Allah. Aku main di sini ni, aku perlukan kekuatan daripadamu ya Allah. Campakkanlah iman bagi kami Allah, campakkanlah iman bagi kami. Angkat tangan cerita ke Allah, ya muqallibal qulub, Allah yang boleh balik-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang boleh balik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku sentiasa atas agama, taat pada agama. Tolong ya Allah. Kadang-kadang aku kuat dengar ceramah malam ni, kuat balik-balik jadi balik. Awaklah jadi macam tu, mengadu ke Allah. Mengadu ke Allah pada. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, Allah Taala kata wahudan. Bila kita main sini, Allah Taala kata semua penyakit yang di dekat dada ni aku gugurkan, dia jatuh. Baru dapat hidayah. Bila dapat hidayah, Allah kata apa? Warahmah. Sentiasa duduk di bawah jagaan Allah, peliharaan Allah. Allah kata, lil mu'min, kepada orang yang beriman kepada aku. Pasal tu kita nak beriman dengan Allah, kita nak ada nilai ketakwaan, kita kena banyak infak untuk dia ni. Berlatih diri kita. Infak ni sangat-sangat dia Allah Tuhan. Sangat-sangat. Ustaz rasa cukup dekat situ dulu kot. Nak bagi peluang kepada Ustaz Alim. Pasal nak cakap banyak dah Ustaz. Cukuplah. Tak apa, tak mau sambung kan. Anda nak bagi pada Ustaz Alim hari ni. Pasal masa hari tu kan Ustaz seorang cakap, bagi pihak dia aku cakap dah. Jadi dia kena ni balik. Hari ni kami mai daripada Kuala Lumpur. Orang nak dengar suara dia. Malam ni orang nak dengar dia ni. Pada kata mana Ustaz Alim dah terbang dah kah? Tambah-tambah Ustaz kata dia dah mati dah. Hari ni nak buktikan dia tak terbang dan dia tak mati. Alhamdulillah. Pasal tu Ustaz kena buat bukti. Kata masihkan lagi, dia masih hidup lagi. Alhamdulillah. Daripada oleh sebab tu ya Allah, malam ni secara ringkasnya Ustaz nak kata satu ceramah yang bagus. Mana Ustaz Alim buka mukadimah, suruh sama-sama kita ya Allah insaf lah. Okey, kita banyak suruh orang, kita tak mau jadi macam kita tengok ada dalam satu surah. Bila Ustaz baca surah tu, Ustaz kurang baca-baca. Tapi bila teliti, bila mendalami, tahu utamanya Ustaz suka karangan Imam Sya'rawi ni. Walaupun ada unsur-unsur da'if, tapi dia banyak, bila kita baca tersentuh hati. Terutamanya dalam banyak-banyak surah kan. Satu surah banyak menyedarkan kita, surah surah Taubah. Surah Taubah banyak menyedarkan kita. Allah Ta'ala kata nak jadi apa? Kamu nak jadi orang yang beriman, yang betul-betul hakiki beriman, ataupun kamu nak beriman macam orang munafik. Pasal orang munafik ni Allah letak sedalam-dalamnya. Allah kata hang pernah semayang, hang pernah puasa, hang pernah pergi haji, hang pernah dengar ceramah, segala-gala mak nenek berbanding dengan kapiak tu. Kapiak betul dia semayang yang tu tak dengar. Hang macam-macam. Pasal apa hang tak berubah? Pasal apa hang tak berubah? Sikit pun hang tak berenjak hidup hang. Apa hang nak jadi? Bercakap boleh. Nabi kata, ya Allah, kamu akan jumpa puak ni. Dia semayang bersama kamu, dia puasa bersama kamu. Ya ni lah. Pasal tu manusia yang duduk di akhir zaman ni paling kita takut. Yang tu lah. Pasal Nabi kata, manusia ni akan bercambah di akhir zaman. Bercambah di akhir zaman. Kita takut jangan kita kena tempiah tu, jangan kita kena. Macam Ustaz Ali kata tadi, dia bercakap dan dia tak buat. Memang ya Allah, kita yang duduk di sini ni banyak benda yang kita tahu, kadang-kadang kita lawan. Betul tak? Istighfar, kita minta ampun, Tuhan aku tak mau jadi munafik. Betul ada benda aku salah Tuhan, benda aku salah Tuhan. Tapi ya Allah, aku minta ampun, Tuhan suka. Sampai Allah buka keampunan dia. Allah bagi peluang kepada Abdullah bin Ubay sampai ke akhir hayat. Jahat dia macam mana pun, dia semayang mengaji. Kalau dia nak kata ulama hadis, bapa daripada ulama hadis dia reti. Pasal dia mengaji dengan Rasulullah. Bapa ulama hadis dia.
Sikitnya macam julat tu semua tu. Pada julat tu semua nama-nama tu semua tu Allah sinaraikan. Sampai bila Nabi Allah berjalan, Allah bagi apa nama yang kata Muhammad SAW berjalan saja dengan wahai Huzaifah yang duduk di belakang aku, yang nak bunuh aku ni bukan calang-calang orang. Dia tunjuk dia nak berjihad. Dalam medan jihad pun dia ada. Dia tunjuk kata dia berjihad. Dia pun sedekah sama. Ayo karapulah. Ada faham? Dia daripada Madinah dia pergi. Dia infak pun ada, semua ada. Tapi masa nak balik, ya Allah ya Tuhan, paling sedih bagi diri Nabi. Pasal tu kalau kita teropong tengok macam mana perjuangan Nabi, ayat mata kita tak tahu nak cerita. Ya Rasulullah, ya Allah, penat Nabi. Sebab tu bila kita pegang agama ni, Allah Tuhan memang penat. Kalau kita nak senang lah dengan agama, pergilah tempat lain. Jangan guna ya Allah platform agama untuk kita senang cari kesenangan. Musibah yang paling besar sekali, orang gunakan agama untuk kesenangan. Nampak tak? Kalau hang nak senang, hang jual karipak. Hang jual apa nama popia Cina. Hang jual. Hang jual kalau nak senang. Bukan dengan senang curi daripada hasil agama. Buat dengan cara lain. Menjaga madu kah? Menjaga apa nama krim nak pergi putih kah? Menjaga. Tapi jangan ambil hasil daripada agama. Hasil daripada agama jangan. Kadang-kadang orang cemburu kita. Kadang-kadang pada Allah Ta'ala bagi peluang. Bila kita duduk atas muka bumi ni, memanglah Allah Ta'ala kata hubbal jamah. Semua orang ada cinta dunia tu ada. Tak usah duk tipu lah. Cinta dunia tu ada. Cinta dunia tu semua ada daripada. Tapi kita tak nak bagi dia jadi besar. Akbar min hamina. Tak mau jadi dia lebih besar matlamat kita. Yang tu kita minta. Nampak tak? Jadi cukup setakat situ dulu. Kita nak bersama-sama. Jangan ke mana. Masa lagi bersama dengan Ustaz Alim. Dari hati ke hati. Okay, nampak tak? Kita nak dengar sambungan daripada Ustaz Alim. Hari ni malam dia Ustaz rasa macam malam malaikat turun Ustaz. Nampak tak? Macam hari ni malaikat ramai tengah malam. Pasal tu hampa jangan lari balik bodoh. Tengah malam ni bagus. Malam ni Allah malaikat turun, ya Allah ya Tuhan. Satu ceramah yang kita rasa yang apa nama yang bagi Ustaz dengar ya Allah Tuhan. Pasal orang tua ni Allah bagi satu kelebihan. Ya Allah, dia punya aura bercakap tu ada. Dia bagi satu hadis, dia pandai perendang tu benda tu. Orang lain baca hadis tu juga tak rasa apa. Tapi kalau bagi kat dia bagi perintah, ya Allah. Dah bagi kita terduduk. Teguh apa dah? Itu kelebihan Allah bagi. Nampak tak? Cuma dia tak mau tolak. Kalau dia tolak diri dia, TV 1, 2, 3, 10 pun ambil dia. Nampak tak? Kita tak mau jadi ustaz yang gila berebut. Sampai tanya dekat TV, ada rancangan lain tak untuk kami nak masuk? Sampai kadang-kadang, ya Allah, orang lain tak respect, punya gila dah minta. Kadang-kadang kita minta nak masuk televisyen, kita minta tempat-tempat canggih, kita minta, malu. Dan orang takkan hormat kita. Awak nak cari apa sebenarnya? Ustaz, kalau ada rumah-rumah yang kaya-kaya sikit, panggillah saya. Untuk apa? Action. Serah kepada Ustaz Alim. Terima kasih Ustaz. Aku kalau cakap Ustaz. Ikhwatul iman, a'azakumullah. 10.27. Tadi kita start 9.30. 10.27. Boleh ke? Pakcik kita sikit. Ikhwan, saya ada satu kisah pendek, tapi ada moral dia. Kisah pendek tapi ada moral dia. Satu pakcik orang tanya kat dia, kata, pakcik nak pergi mana? Dia kata nak turun pergi beli makan. Tu dia kata, tak masak ke? Dia kata, makcik hang kan boleh dapat cucu, dia lupa kat aku. Cucu dia main tendang aku habis pergi mana betul-betul. Ni dia keluar dengan cucu dia semua pergi mana betul-betul. Biar aku lapar seorang-seorang ni, aku kena turun pergi cari makan. Itu cerita pendek.
tapi ada moral. Kerana kisah ini kisah yang reality, benda yang jadi sungguh. Ini bukan ilusi atau fantasi, tapi ini adalah hakikat kejadian, reality. Maka saya nak bagi tahu sesuatu daripada kisah ini. Kisah ni pendek tetapi ada 10 pelajaran yang dapat diambil. Mampu 10 lah ni. Sudah setengah. Masalah jangan tegak potong steam. Tengah duk steam ni. Kami tak bayar. Tapi saya ambil satu saja. Saya tak ambil semua. Saya ambil satu saja. Saya ambil satu. Saya ambil ni, saya nak ambil pada perkataan pakcik ni. Dia dapat cucu dia lupa kat aku. Dia pergi dengan cucu dia, tinggal masuk kat aku benda, aku kena turun pergi beli semari. Untuk saya dan untuk kita semua ikhwan, terutama untuk orang perempuan. Untuk orang perempuan, ketahuilah anda ada suami. Syurga anda adalah suami anda. Anda tak mungkin masuk ke syurga kalau derhaka pada suami. Walaupun kita sudah tua bangka. Saya suami, saya tidak ada apa-apa tanggungjawab pada cucu. Tidak ada, wallahi. Tanggungjawab saya membesarkan anak-anak saya, bukan cucu. Cucu itu adalah martabat, iaitu satu kehormatan yang agama bagi menyambung zuriat. Ini zuriat kita. Tapi amanah untuk cucu adalah anak kita. Anak dan menantu kita. Dia yang kena jaga, dia yang kena asuh. Tapi suami, macam umur kita lah pakcik kan. Pakcik cuma pakcik muda saya 2 tahun je. Saya ada isteri, kita semua ada isteri. Umur saya 65. Kalau saya nak keluar pergi cari makan, saya tetap kena tanya isteri saya nak makan apa, bukan cucu saya. Kalau saya ada RM10, dan RM10 itu saya kena bahagi, kongsi. Saya hanya kena kongsi dengan isteri saya, seorang wanita yang berusia katalah 68 tahun. Bukan cucu. Cucu ada anak. Cucu kita adalah anak kepada anak kita. Yang kena jaga makan dia, minum dia, sihat dia, semua anak kita. Saya ada duit nak beli baju, saya kena beli baju ke isteri saya, bukan ke cucu. Kecuali cucu saya anak yatim piatu. Cucu kita ni dia ada parent dia. Dia ada mak dia ada pak kita. Dia. Tapi isteri kita adalah tanggungjawab kita sampai mati. Suami adalah kepunyaan isteri sampai mati. Kenapa dibuang masa ke arahnya lain? Kenapa? Why? WHY. Why? WHY. Yes. Why? Cakap biar terang. WHY. Why? Kenapa? Kita seronok cucu seronok. Tapi jangan sehingga tengok muka isteri hilang seronok, dah terbayang muka cucu. How dare you? Ini wanita telah terima awak sebelum ada cucu. Ini wanita yang telah masak untuk awak sebelum ada anak. Ini laki-laki yang bila suami telah keluar daripada rumah bekerja untuk sara diri awak sebelum ada cucu. Kesemuanya ditulis oleh Tuhan. Dan hari ini ketika datang cucu, awak raih cucu, awak tinggal tanggungjawab yang Tuhan beri kepada awak. Apa awak nak jawab di hadapan Allah? Ini adalah satu answerable di hadapan Allah. Answerable. Nak hurai lagi kan? No. Okay. Kita answerable di hadapan Allah. Tanggungjawab. Lepas itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan ditanggungjawab. Tuhan kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ahli kita, isteri kita, anak kita. Anak kita, dia kahwin, dia ada isteri, dia ada anak, itu nama cucu kita. Maka Tuhan tanya anak kita tentang diri dia, isteri dia dan anak dia. Kita hanya bagi nasihat, tak lebih daripada itu. Kerana tragedi ini betul,
kejadian ini berlaku depan mata saya tengok, saya rasa saya nak kongsi dengan saudara-saudara saya. Ya, ikhwani. Saya punya saudara saya, akhi muslim wa ukhtil muslimah, nak kongsi supaya benda ni tak jadi dalam rumah tangga kita. Rindu pada cucu, sayang pada cucu lain, letak pada kotaknya lain. Tapi sayang dan rindu pada isteri lain. Cucu tak boleh ambil alih tempat suami, cucu tak boleh ambil alih tempat isteri. Kalau ambil alih tempat isteri, kita telah bertindak tidak adil dan kita berjawab di hadapan Tuhan. Kalau cucu kita demam, siapa yang kena selesaikan ubatan dia? Anak dan menantu kita, not you. You just grandma and grandpa. Duduk pada posisi awak, jangan ambil alih kerja orang. Tapi sampai suami beletia, kena turun pergi cari makan dengan dia kecil manis yang tinggi hari tu. Turun lift pula, berebut dengan orang, lift sebelah mati, lift dia pula naik, dia masuk, rupanya lift naik atas dulu baru turun bawah. Mana dia tak panas? Dia main beratak, lauk pula habis. Dia maki dapat cucu, pergi sampai sana, lupa kita nak mampu ke tergolek ke apa, aku pun mampu pun tak mau. Yes, jangan. Kalau seorang boleh sujud pada orang, kalau seorang boleh sujud pada seorang, maka diperintahkan isteri sujud pada suami. Itulah kedudukan suami pada isteri, dan itulah kedudukan isteri pada suami. Jaga elok. Jaga elok. Saya kena jaga isteri saya elok. Isteri saya kena jaga saya elok. Ustazlah kena jaga isteri elok. Isteri ustazlah kena jaga ustazlah elok. Sebab kalau dia tak jaga kita elok, ustaz ni orang suka. Allah. Tak mau mamak ni ustaz. Ustaz jenis mamak ni laris pasaran. Laris pasaran. Terlajaklah ni. Ya, pasal tadi ustaz lah kata sentimental lah, dia nak main jahanam lah ni. Semua nak jahanam. Jadi kerana itu ikhwan, perkara ini kalau tak dilihat dengan kacamata yang betul, isteri suami tak perlu syak antara satu sama lain. Tak perlu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kenapa nak syak? Kenapa nak takut? Isteri takut suami khianat, suami takut isteri khianat. Ketika ada ayat ini, apa yang ditakutkan? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Allah sediakan rakib dengan atib menulis. Kamu ada yang menulis, tidak akan hilang di sisi Allah. Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Yang kita yang kita jaharkan, Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Ya, innallaha latifun khabir. Dia latif, dia khabir. Dia sangat mengetahui. Dia kalau isteri kita simpan sesuatu daripada kita, apa yang kita takut? Tuhan kita mengetahui sampai bila dia nak simpan. Kalau suami menyembunyikan sesuatu daripada isteri, apa yang ditakutkan? Tuhan akan bongkarkan. Ya ikhwan, Tuhan nak bongkarkan. Allahu Akbar. Tanyalah Ustaz Nan. Tanyalah Ustaz Nan. Saya ada pengalaman yang kecil dengan Ustaz Nan. Duk tak duduk pakcik, duk tak duduk. Itu satu perkataan yang orang selatan tak boleh nak terjemah. Hanya main belah sini saja boleh terjemah. Duk tak duduk. Duk tak duduk. Tiba-tiba terasa nak pergi buka. Nak pergi buka apa Ustaz Nan? Motor, pelapik motor. Suami duk naik motor kan. Duk tak duduk, habis semayang semua duk tengok motor. Dalam kepala, pergi buka Ustaz tengok. Ambil kunci pergi buka. Buka, angkat tu, seat tu, ada handphone dalam tu. Duk tak duduk. Saya tanya kepada sahabat kita, kenapa dalam motor ada handphone? Tentu sahabat tak ada jawab, bukan motor sahabat.
Handphone biasa kita simpan di mana? Di rumah, dalam bilik kita, tak atas tu, tak atas ni. Tiba-tiba dalam pelapik motor ada handphone. What is it? Duduk tak duduk? Ketika Allah nak membuka, siapa boleh menutup? Buka, ada handphone. Maka isteri sekarang bukan macam isteri dulu yang tidak tahu teknologi. Isteri sekarang sangat advance, ke depan. Isteri sekarang adalah move to beyond. Ya, semua melangkah ke masa depan. Sekali buka, sudah ada nombor Nora. Siapa budak Nora ni? Maka isteri bertanya, kenapa abang simpan telefon bawah motor? Abang tak payah jawab. Itulah jawapan. Itulah jawapan. Abang ada skandal. Macam mana tahu? Adakah orang bagi tahu bahawa si telefon ada handphone? Tak ada. Siapa bagi tahu? Tuhan. Ya. Pasal itu isteri jangan takut bila suami keluar pada rumah, jangan takut, Tuhan melihat dia. Suami jangan takut ketika isteri keluar. Bini aku bohong kat aku, jangan takut, lepaskan dia. Tuhan melihat dia. Sampai masa Tuhan akan mendedahkan. Jujur atau tidak jujur. Suami jaga isteri, bagi makan bagi isteri, jaga suami. Pakaian dia, nafsu dia, rumah tangga jaga. Tuhan akan campakkan kebahagiaan. Ya ikhwan. Yang menjadi amanah kita letaklah di bawah bidang kita. Kerana inna sam'a wal basara wal fuad, kerana pendengaran, penglihatan dan hati semua sekali akan ditanya oleh Tuhan. Ya, pendengaran kita, penglihatan kita, hati. Dalam hati kita ni ada apa? Ada cucu ke ada lagi? Ketika Nabi berkata, kalau manusia boleh sujud pada manusia, aku arahkan wanita sujud pada suami, bukan wanita sujud pada cucu. Kenapa suami nombor 2, cucu nombor 1? Kau pekak? Berapa hari telinga tak correct? Kau dengar ayat Quran? Kau dengar. Kenapa suami nombor 2, cucu nombor 1? Kenapa menantu nombor 1, suami nombor 2? Pasal menantu duk bagi, suami duk kikir. Itu bukan. Hidup adalah perkongsian. Ketika kita memberi kepada isteri, perlukah kita tulis dalam buku, hari ni, bulan ni, dia rimbas duit kita banyak ni? Perlukah kita tulis? Tak, kita bukan ceti. Hidup adalah perkongsian. Apa yang ada makan, apa yang ada minum, apa yang ada pakai. Sehingga suami tak perlu kata ini hak aku, bini kata ini hak aku. Hidup adalah perkongsian. Kita dah kongsi lebih daripada duit. Betul Pak Cik Dem? Pak Cik Bari tak angguk pun. Macam tak kongsi ya. Kita dah kongsi. Hidup ni kita dah kongsi lebih daripada tu. Betul Tuan Haji Rashid? Pak Amir nak sokong kah? Jangan. Tak ada berkira apa. Kira masa suami sakit-sakit badan, kata kat isteri mai picit saya, abang sakit-sakit badan. Dia bukan picit, dia tonyoh. Tonyoh. Abang kata sakit, Pak lagi dia tekan. Orang tu duduk, aduh lah, mampuilah aku. Hidup bukan begitu. Ya. Ketika isteri pula tak larat panggil suami picit badan, suami picit, betul ke betul? Kenapa serius sangat? Ya kan? Kita boleh picit badan dia. Isteri picit badan suami, lain kondisi dia. Suami picit badan isteri, lain kondisi dia. Betul salah? Tak tahu. Kita kena picit, saling memicit. Ini kehidupan. Tak ada. Ni kaki-kaki, jangan abang jangan pegang kaki saya. Ni kaki saya. Tak, kaki isteri, kaki suami. Ini perkongsian. Betul tak betul? Betul. Kata betul. Hidup adalah perkongsian.
Ada masa kita pegang tangan, ada masa kita pegang kaki. Betul tu Haji Rashid? Mengak tu nampak? Angkat jari betul, syahadah. Syahadah. Ya. Perkongsian tidak ada perbezaan. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah menjadikan kita ini ada syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi attaqakum. Jadi kita ikhwan, kita lihat kesilapan di sana, jadikan itu sebagai pelajaran dalam hidup kita. Bahawa dalam hidup tidak ada ungkit mengungkit. Dalam hidup berumah tangga tidak ada kutuk mengutuk. Tidak ada aib mengaib. Yang adanya ialah kita menyimpan kebaikan yang ada. Dan kita mengerti bahawa manusia ini tidak dilahirkan dalam keadaan sempurna. Seorang yang menulis dalam bahagian psikologi menyatakan, William Duck, daripada Universiti Toronto, ingat nama ni Pak Long? Ingat nama ni William Duck. Manusia dilahirkan sempurna. Comel baby, kata dia. Baby comel. Lahir cukup 3.8 kilo. Baby bestnya baby kan. Cantik. Badan kelok macam mana ubi. Cantik. Bertakak sana, bertakak sini. Timbang. Semua cantik. Kuning tak ada. Demam malaria pun tak ada. Cantik elok. Tapi kata William Duck, secomel mana baby, secantik mana baby, tetaplah dilahirkan dalam keadaan tidak berpakaian. Tetap tidak berpakaian. Kenapa? Tuhan memberi jawapan. Manusia tidak pernah dilahirkan dalam keadaan sempurna. Tuhan nak tunjuk juga sikit. Allah yang keluarkan kita daripada perut ibu-ibu kita. Dalam keadaan kita tak tahu apa. Ya, kita tak dilahirkan sempurna. Tapi pernah ada orang petikai tak sempurnanya baby. Kelak. Dapat baby, Allah comelnya baby aku. Pasal apa telanjang ah? Loh, ya Allah. Semua elok dah, selek tapi telanjang. Pernah ada orang petikai, orang angkat isu tu untuk baby. Doktor, bidan yang bawa, loh saya tak puas hati lah. Tak pernah pun saya jawab sambut baby keluar dengan gaun, dengan skirt. Tak ada, semua telanjang. Apalah, apa punya leceh budak-budak ni. Tak pernah orang petikai baby. Ya, kata dia, itulah kehidupan. Melihat kepada keindahan, menutup keaiban. Itulah rumah tangga. Bila bini kita start boleh masak, hari kita kahwin dengan dia, dah. Lepas 13 tahun kita kahwin, sama period Mekah. 13 tahun. Barulah garam cukup, ajinomoto cukup. Barulah masa tu rambut kita dah lurus tengah kepala dah. Punya duk rasa ajinomoto dia. Ya. Nak boleh buat apa? Kek apa Ustaz sebut tadi? Cheesecake. Sementara cheesecake tu nak bangkit elok. Lidah sampai naik pedang punya duk rasa. Ya. Tapi hari buat menjadi kita puji langit berendah lagi. Ya, terlupa saatlah penuh makan kapal garam terbalik dalam kuali. Masin, cek darah tinggi naik 280 atas, 280 bawah. Terlupa benda tu semua. Pasal kita melihat ya kebaikan baby. Kita tak lihat telanjangnya baby. Kalau orang petikai telanjangnya baby, tak ada siapa boleh sambut baby. Tapi kerana orang lihat baby tu comel, baby tu montel, baby tu cantik. Kita tengok baby tu ingat Ustaz lah. Tengok Ustaz lah nampak baby. Wow, baby face. Pasal kita tak petikai Ustaz lah. Begitulah kehidupan. Cukuplah dekat tu Ustaz. Ni anggap round penutup saya. Kita serah pada Tuan Guru kita untuk buat conclusion. Silakan. Terima kasih. Tepat sebelum pukul 11 kita habis insya-Allah kan.
Masa dah menguap dah, Ustaz pun dah okey dah. Kesimpulan daripada Ustaz ambil daripada apa Ustaz dia cakap, hidup kita ni mau tak mau kena bergantung dengan Allah. Kita tak boleh buat apa-apa kerja tanpa Allah. Sehebat mana pun kita, sekuat mana pun kita, kita memerlukan kita memerlukan Allah dalam hidup kita. Buatlah kerja macam mana pun, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau yang kita buat ni adalah bersama Allah. Contoh Salim kata tadi, bila kita hidup bergantung kepada Allah Ta'ala, hidup kita tak akan tertekan. Orang yang bergantung hidup dengan Allah, hidup dia tak akan tertekan. Pasal dia tahu yang nak bagi pahala Allah, yang nak menentu semua kerja dia daripada pagi sampai malam adalah Allah. Dia nak cari keredaan Allah. Sampai Allah Ta'ala tanya pada orang mukmin, wahai orang mukmin, nak apa? Dia kata, ya Allah, kami dah cukup ni. Tuhan kata, aku nak bagi satu lagi pada kamu. Aku nak bagi keredaan aku kepada kamu. Tuhan kata kat kita, Tuhan nak bagi satu benda kat kita, keredaan Allah nak bagi kat kita. Dengan arti kata, Allah tak marah kita, Allah tak murka kita, Allah sayang, kasih baik. Tapi kita nak dapat nilai keredaan tu, mau tak mau hidup kita kena bergantung dengan Allah. Kita buat semua kerja ni adalah kerana Allah, untuk Allah. Contohnya, bila kita buat macam tu, dia nanti mainlah jiwa apa nama yang bergantung hidup dengan Allah. Dan barulah kita tahu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita suami, tanggungjawab kita isteri dan anak-anak. Masing-masing ambil tanggungjawab. Barulah dia jadi rumahku, syurgaku. Bila masing-masing tak menjalankan tugas masing-masing, dia jadi kacau bilau. Tanggungjawab tu yang tak betul. Bila tanggungjawab dia tak betul, hubungan dengan Tuhan dia tak betul. Contohnya bila mana hari Sabtu dan Ahad cuti. Ustaz banyak kali buat contoh ni, contoh yang mudah. Bila hari Sabtu dengan Ahad cuti, suami ada kat rumah, contoh suami ada kat rumah, lagi satu anak-anak pun ada kat rumah cuti. Mak ni tengih sangat-sangat. Mak ni kata apa? Setiap hari Isnin sampai hari Jumaat dia pergi sekolah anak-anak ni. Kalau kabut, kadang-kadang cuma mampu buat bekal minuman saja, makanan tak sempat nak buat. Dengan pagi-pagi 4-5 orang anak masing-masing nak hantar bas nombor 1, bas pada depan rumah. Lepas satu nak bagi sampai 4 orang anak. Lepas tu pula nak layan pula apa nama, Allahu Akbar, suami pula. Nampak tak? Dia kadang-kadang dia letih Ustaz, 4 orang. Kadang-kadang tuala letak merata. Lepas dia papi ni kita nak susun balik semua tu, Allah sakit kepala lah Ustaz. Tiap hari macam ni. Dia kena susun tuala kadang dengan bapak dia sekali. Dia mandi kadang-kadang duduk dalam bilik, kita lah dah kena cakap tak. Duduk macam tu je nampak tak. Kadang-kadang kita memongot, letih tu kita main. Mula-mula okey, kita buat kerana Allah. Mula-mula kerana Allah lah Ustaz. Lah tu dia main nampak lain. Bila hari cuti contoh, bila hari ni semua kehidupan kita semua. Kadang-kadang pasal apa jadi macam tu, kita kena cek balik. Pasal tanggungjawab tak ada. Okey? Lagi satu, hubungan dengan Tuhan tak cantik. Dia jadi tak elok. Bila hari Sabtu dengan Ahad cuti, si mak ni kata apa? Kesian lah. Anak aku tak pernah rasa kadang-kadang karipap aku, masakan aku, ni ke apa ke pagi-pagi. Selalu, ya Allah ya Tuhan, apa nama, duk keluar makan kat luar. Atau mak ni pun pergi kuliah subuh, balik pada subuh. Sebelum subuh lagi dia dah buat dah. Tepung apa nama nak buat, apa nama, bukan nak buat cheese ada kan pagi-pagi makan tu kan. Dia pagi-pagi dia nak buat roti, ada buat apa nama, karipap kan. Dia nak ginting dia suka buat dengan tangan dia. Dia dah buat siap dah. Dia dah buat inti karipap daripada semalam lagi buat. Jumaat dia dah prepare dah buat. Hari Sabtu pagi dia goreng. Dia bubuh dengan sapra seronok, ya Allah Tuhan. Anak-anak 4 orang balik dengan suami duk ada nak makan pagi. Dia seronok. Sebagai seorang isteri dia sedia bubuh sapra, letakkan makanan, buat minuman semua. Habis tu dia panggil dia semua.
Pakat panggil mai. Pakat panggil turun, mai makan. Elok-elok ya Allah, dia apa mak anak pegang karipak, dia pegang mak. Awak karipak ni tak sama dengan karipak yang minggu sudah punya karipak. Sedap lah mak. Tu mak bertanya, awak tak sedap ke? Tak sedap karipak ni. Lepas tu yang si mak ni kata, ni lah mak buat. Mak ni pun sebut kata, ni mak buat ni. Anak tu pula kata, mak, kalau mak tak pandai buat, mak janganlah buat, mak beli lagi bagus. Mak ni yang daripada Jumaat yang buat inti simpan. Dia buat semua dengan karipak, persiapan dengan goreng. Pergi semayang subuh punya seronok lah, tergedi balik pada. Dengan duk masak punya seronok, nak hidang ni buatan sapra semua. Tapi bila dengar saja anak yang pertama kata, mak kalau mak tak pandai, mak beli lagi bagus, mak buat tak sedap. Satu macam mana darah syariat amboi hang kata kat aku ni. Kita syariat. Lepas tu pula mai pula suami, abang you makan karipak macam mana? Tak tahu, you punya karipak masin, inti pun tengok tak ada apa pun. You buat apa ni? You pergi beli ke apa? I buatlah sayang. Oi, sweetheart, I buat ni karipak ni I buat. Suami pula kata apa? Allah, you ni orang yang tak pernah masak. Jangan duk pergi beli, sudahlah. Allahu Akbar. Dah anak kata, dah suami kata, apa suasana jadi pada seorang isteri dengan dia seorang ibu, rasa down, automatic. Kadang-kadang ya Allah, sifat down tu tak akan berlaku bila kita buat kerana Allah. Kita masak tadi, aku tak apalah, aku hari ni aku nak buat, aku buat karipak, aku dah buat karipak. Dia nak kata sedap tak sedap, yang paling penting aku dah buat tugas aku. Yang terbaik aku nak buat untuk anak aku. Walaupun dia down sekalipun, dia tak down teruk, pasal dia bergantung hidup dengan Allah. Bila kita bergantung hidup dengan Allah, apa-apa jadi sekalipun, kita akan anggap ini semua Allah dah rancang. Ini takdir Tuhan. Aku nak belajar qada dan qadar daripada Allah. Allah takdirkan aku masak, Allah takdirkan anak aku tak puji aku. Sebab aku nak mengharapkan pahala bukan daripada, aku nak mengharapkan pujian bukan daripada anak, daripada Allah. Tapi kalau kita bergantung hidup dengan Allah, kita tak sedih sangat. Kita takkan sedih sangat. Tak apalah, aku dah buat yang terbaik dah. So, memang kadang anak-anakku kadang-kadang tak puji aku pun. Anak-anak I Ustaz tak pernah puji. Kita tak perlu cerita ke orang. Kita cerita dengan Allah, ya Allah Tuhan, aku dah buat yang terbaik. Kita selalu mengadu dengan Allah. Kita tengok cerita-cerita ni berlaku pada siapa dia. Macam Nabi Allah Lut, macam Nabi Nuh. Tugas dia buat terbaik kepada anak dan isteri dia. Betul? Dia cari keredaan Tuhan. Allah didik, Allah tegur dia apa. Memang Allah nak bagi macam-macam kena ujian dekat dia, tapi dia tak rasa sedih-sedih, tapi tak down sangat. Tapi kalau kita tak bergantung hidup dengan Allah, kadang-kadang kita boleh main fed up. I tak mau sembahyang, I macam-macam dia buat kat dia pun, I fed up. Dia boleh main gila. Kadang-kadang dengan anak-anak buat, dengan semua, dia boleh jadi merontak hidup dia. Boleh jadi satu macam hidup dia. Tapi kalau kita bergantung hidup dengan Allah Ta'ala, dengan cerita-cerita sirah, kita nak tengok macam mana kehidupan orang soleh. Nampak tak? Kita kata ni takdir Allah Ta'ala. Pasal tu, dalam hidup kita, jangan terlalu sangat bergantung dengan makhluk. Kita akan kecewa. Bila anak kita dah besar panjang, macam Ustaz Ali kata, bila anak dah besar panjang, anak kita pergi kahwin, dan elok-elok pergi kahwin Ustaz, masa dia duduk dengan I, dia okey, dia kahwin dengan perempuan tu, tengok dekat I pun tak tahu. Mula mak oi, bila dia kahwin, terlepas saya ni kan. Tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Ingatkan elok berkat. Kadang-kadang ini semua Ustaz Ali nak cerita tadi, masalah tanggungjawab bila ada cucu semua kan. Pasal hidup kita ni bergantung hidup dengan Allah Ta'ala kurang. Lagi satu, tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala kurang. Tu jadi macam-macam. Bila anak kita dah kahwin, kita didik, ajak anak kita yang tu, tugas mak bapak didik. Tapi kita tak harap pulangan daripada anak. Kadang-kadang kita nak pulangan, dia kerja banyak, dia tak boleh bagi kat I. Dia kahwin dengan perempuan tu, macam-macam orang dia boleh bagi kat perempuan tu. Macam-macam dia bagi kat perempuan tu, dapat satu set dia beli. I tak boleh apa Ustaz.
Kita pipi kita tengok, sepatutnya kita mak bapak kita tengok dia, alhamdulillah lah, yang penting dia bahagia. Dia penting dia bahagia. Bila anak kita kahwin, kita doa. Ini kepada ya Allah ya Tuhan, nampak tak bila anak kita dah seminggu tak telefon, I tak main ni pun pasal perempuan tu. Ya Allah mak oi, hang orang yang main kuliah bodoh. Hang yang main kuliah duk mengaji, jangan ada sikap macam tu. Bila mana ya Allah anak kita berkahwin, kita doa mudah-mudahan dia padutlah keadaan bahagia, rumah tangga yang bahagia, doa. Dia tak kacau kita lalu-lalu, syukur dia rekod, mak nak makan apa mak, baru tanya lepas minggu. Jadilah, okey. Pasal anak kita baru kahwin, kita kena tahulah dia nak bagi masa, tak pandai lagi. Dia nak bagi masa dia dengan apa? Dengan mak pun dia nak jaga, seutamanya anak laki-laki. Memang dia keutamaan pada mak dia tetap. Kepada mak dia tak lari, dia bertanggungjawab terhadap mak dia paling utama sekali. Dalam masa yang sama dia juga nak bagikan masa dengan apa mak? Dengan isteri dia. Pasal tu ya Allah Tuhan ni kena faham sangat-sangat. Pasal tu kita hidup dalam rumah tangga yang faham seronok. Terutamanya isteri. Bang, you tak boleh layan I sangat-sangat tahu. Tanggungjawab you besar sangat-sangat untuk mak bapak you. Okay, tak apa kalau you nak pergi rumah mak bapak nak telefon, tak apa saya tak ni. Itu nama dia isteri yang faham. You all can understand that? Jangan you dah raya tiap tahun balik rumah you, geram sangat, I sengat sangat. I pun ada mak juga. Amboi, hai sabar Sat. Nampak tak? Tadi mulut lidah sebagai seorang isteri tak boleh cakap macam tu. I pun ada mak Ustaz. Hai nampak tak? Kadang-kadang forum ni buat pun dia jadi gila juga. Ustaz kata, ya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia mempunyai klien, dia mempunyai haknya sendiri. Tu pun main gila juga. Hak ustazah, ya dia perlu, dia ada mak, ada bapa, seorang suami kena bagi untuk hak dia. Betul. Yang ni pun kadang-kadang kita buat ceramah, kita nak pertahankan di antara satu sama lain. Tak boleh. Ada kaedah agama. Ada kaedah agama aja, nampak tak? Oleh sebab tu suami yang zalim, dia tak akan sekat apa nama anak, dia tak akan sekat suami dia untuk balik pada rumah mak pak dah. Dia tak zalim. Okey, pasal tu yang saya nak fokus di sini adalah tolong kuatkan hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita tahu kita ada Tuhan, kita tahu tanggungjawab yang Tuhan pertanggungjawabkan bagi setiap orang. Kena jalan tugas dia. Baru di situ Allah nak bagi kehidupan yang cukup bahagia. Bila kita lari daripada kaedah agama, hancur hidup kita. Takat situ dulu, maka kita tutup mana? Majlis ini perlu ditutup. Kalau serah kepada Ustaz di telefon, bukan akan dilanjutkan 11.30 pun belum tentu lagi habis. Pada jadi, kalau ada salah silap, malam ni punya program bagus, tanpa ada tajuk, tanpa ada apa-apa, tajuk boleh buat Ustaz. Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, takat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap biasalah daripada kelemahan. Bukan sekadar kami, dengan bapa semua-semua, kan? Sama-sama ya Allah Tuhan. Jadi kita sudahi dengan tasbih. Subhanallah.